alamak, duit saya sudah basah. Apa you buat? You letak kat luar rumah. Bukan luar rumah lah, dalam kompau rumah, tapi luar. Nak panaskan cepat supaya cepat kering. Betul? Kalau kita letak duit kat luar macam ni, orang lalu rumah kita, dia nampak duit, dia masuk ambil, dia mau potong tangan orang ke? Kita yang menarik perhatian orang, betul tak? So adakah ini kita potong tangan dia? Tidak. Tengok keadaan, tengok mana dia curi, apa keadaan dia curi, usia berapa dia curi, di mana dia curi. Kita bukan tangkap potong tangan. Nowadays Islam bukan macam tu. Islam very logical. Saya bagi satu contoh. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki, dia pergi curi, tapi memang kena tangkap, dia mencuri. So bila dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tanya, kenapa kamu mencuri? Apa dia jawab? Majikan saya tidak bayar saya gaji yang cukup untuk saya menyara keluarga. So Nabi pun panggil majikan dia, mari. So majikan tanya, betul ke? Majikan dia cakap betul. So apa Nabi cakap kepada majikan itu? Lain kali kalau orang ini curi lagi, kalau kena tangkap, saya akan potong tangan. Tetapi bukan tangan dia, tangan kamu. Betul? Cakap tak betul? So Islam ni bila nak potong tangan ni bukan suka-suka potong. Dia potong ni pendek kata, bila saya dah bagi you makan, minum, zakat semua diakhirkan, betul lah, dah betul, tak ada sebab nak curi. Lepas tu you pergi masuk ke rumah orang, you pecah mangga itu, you masuk rumah orang, you buka tabung itu, orang dah simpan 30 tahun dia kerja, simpan semua duit itu, you pecahkan tabung tu, you buka ambil duit itu. Kalau kena tangkap, kalau kes macam ni lah kita potong tangan. Tahu tak kenapa perlu potong tangan? Pakcik-makcik ni yang sudah simpan wang selama 30 tahun, susah payah mereka kerja dan simpan wang itu, tiba-tiba sekelip mata you ambil semua duit itu, tak sakit hati orang? Mungkin kadang-kadang mereka akan sakit hati sampai mati, betul tak? Sebetulnya Islam itu bukan hak dia. Dah makan minum dah bagi, tempat duduk dah bagi, pelajaran dah bagi, apa sebab you mau curi lagi? So tak ada sebab. Kalau tak ada sebab you nak curi suka-suka hati, tangan akan dipotong. So adil ke tak adil sekarang hukum hudud? Boleh tak boleh? Tak tambah? Maintain. Okey, teruskan soalan lain. Yang diberikan kepada binatang itu, the most minimum pain in the world, paling baik. Tapi bila cakap tentang penyembelihan, biasa orang cakap kejam kan? First of all, bila kita nak buat penyembelihan, kita ada syarat tau penyembelihan. Tahu tak syarat penyembelihan? Yang pertama apa? Pisau tu mesti sangat tajam. Saya pernah tengok orang pergi rumah orang Melayu, bila nak dia jemput pergi makan, so dia nak sembelih ayam, saya tengok dia bismillah. Orang tengok main-main dia tak mati-mati ayam tu, dia banyak macam ni main potong. Tak boleh potong macam ni. You perlukan pisau yang sangat tajam, itu yang pertama. Yang kedua, bila you nak sembelih, you tak boleh ada binatang yang lain dekat situ untuk melihat dia kena sembelih. Pendek kata, contoh dia nak sembelih 5 ekor lembu, you tak boleh letak 4 ekor lembu tengok dia kena sembelih. Tak boleh. Biasa tengok tak orang buat begitu? Sebenarnya kalau you buat begitu, pendek kata, kalau ikut pendapat ulama di dunia, kelima-lima mungkin daging-daging semua ni akan jadi haram dah. Sebab lembu-lembu yang lain tu sebenarnya sudah mati 3-4 kali dah. Boleh faham? So yang pertama, pisau tajam. Yang kedua tak boleh ada binatang yang lain dekat situ. Dan yang seterusnya, bila nak sembelih, kita kena buat itu lembu relax dulu. Sebelum nak sembelih dia, kasih dia makan, biar dia baring. Kat di Afrika, di Nigeria, orang Islam sana macam mana dia menyembelih tau? Dia kasih lembu tu tidur, dia kasih makan rumput, dia ambil telinga kan besar, dia tutup matanya, dia kasih tidur, baru mereka bismillah, Allahu Akbar, baru potong sekali saja. Bila sekali potong itu, yang penting tu urat tu yang bawa darah kepada otak tu dah putus. Pendek kata, binatang tu tak rasa sakit lagi, sebab urat darah yang mengalir kepada otak tu, urat tu sudah putus. Lembu tu tak rasa sakit lagi. Bila dia tendang, dia buat apa semua itu, pergerakan dia semua itu bukan kerana sakit, sebab dia punya muscle dah release, nak push darah keluar daripada badan. So binatang tu tak rasa sakit sebenarnya, tak rasa sakit.
yang bila dia tendang-tendang semua itu sebenarnya nak keluarkan darah daripada badan. Dan cara penyembelihan inilah cara yang paling baik di dunia. Sebab apa? Darah keluar maksimum daripada badan binatang itu. Dan kita tak tahu kan, darah ni mudah untuk membawa bakteria. Okey, itu sebabnya dalam Islam kita akan gunakan penyembelihan cara macam ni supaya darah maksimum akan keluar daripada badan binatang. Dan daging itu boleh simpan lebih lama, lebih fresh berbandingkan dengan penyembelihan lain. Itu sebabnya dalam Islam penyembelihan Islam adalah paling selamat, paling minimum sakit dan paling elok sekali. Di Amerika hari ini, dulu mereka kalau nak menyembelih binatang, mereka boleh gunakan tembak tau. Sekarang Amerika undang-undangnya mesti mau sembelih seolah-olah secara Islam, penyembelihan Islam. Sebab apa? Cara ini adalah cara yang paling selamat, paling bersih. Boleh faham? Itu sebabnya cara penyembelihan kita. So bukan kejam, tak kejam, paling baik sekali. Okey, soalan lain. Yes. Wanita yang kena rogol kena kemukakan 4 saksi. Saya nak tanya dulu sebelum saya jawab soalan, saudara-saudari di sini masuk akal tak? Tanya diri sendiri. Wanita itu kena rogol, kena cari 4 saksi. Masuk akal ke tak masuk akal? Siapa cakap masuk akal, cuba jelaskan, saya nak tahu macam mana boleh masuk akal. Sebenarnya dalam Quran memang ceritakan, okey, Allah berfirman sebenarnya kalau melakukan zina, kalau zina kena kemukakan berapa saksi? Kalau kita nak tuduh orang melakukan zina, kita perlu berapa saksi? 4 saksi. Itu zina. Dan rogol ini bukan zina. Rogol bukan zina, tetapi bahasa Arab mereka tak ada perkataan rogol. Sebab mereka gunakan perkataan zina bil jabal. Berarti zina melalui cara paksa. Zina cara paksaan. Zina bil jabal. Ini berarti kita di Malaysia dan di dunia ramai orang keliru. Dia ingatkan zina perlu 4 saksi, zina cara paksaan pun perlu 4 saksi. Itu salah faham. This is misconception. Salah artikan. Tajuk hari ini is misconception. Sebenarnya zina bil jabal, cara paksaan, tak perlu 4 saksi. Wanita itu sendiri punya saksi sudah cukup jadi saksi. Bukti, zaman Rasulullah SAW, suatu hari sebelum subuh, ada seorang wanita dalam perjalanan nak pergi ke masjid untuk solat. Dalam perjalanan, masih gelap lagi, dalam perjalanan seorang lelaki datang rogol wanita itu, dan wanita itu minta tolong. Dan rogol, dia lari tu Mr. A lah yang perogol tu. Lepas tu seorang lelaki yang tak jauh dia datang, apa hal? Dia cakap kes orang yang rogol dia suruh lari kat situ. So yang kedua tu dipanggil Mr. B. B pergi kejar A. Kemudian ramai orang datang, C sampai Z pun datang. Dia kata, apa hal orang yang rogol dia lari kat situ. So C dan sampai Z pergi kejar A. Pada akhirnya dia dapat tangkap B. Dia bawa B dan disoal. Bila dia bawa lelaki, dia dapat tangkap B, tak dapat tangkap A. So mereka ingatkan B yang rogol. So bila bawa B datang, tanya wanita itu, adakah lelaki ini yang merogol kamu? Dia cakap ya. Mungkin kerana gelap, mungkin kerana ketakutan, mungkin disebabkan baru kena rogol. Betul tak? So dia cakap ya. Poin pertama, adakah dia minta bukti kemukakan 4 saksi di sini? Ada? Tak ada.